Assalamualaikum dan salam bahagia daripada saya Hilmi Ashley. Dan saya Deti Zaidi. Ikuti kami selama setengah jam dalam Fokus hari ini 4 Disember 2015. Hanya yang terkini dan terbaik kami sediakan untuk anda. Paparan utama Fokus malam ini 4 Disember 2015. Misi membangunkan dan memodernkan negara capai status negara maju. TM tingkatkan saranan kandungan melalui kerjasama perintis dengan iFlix. Sosilawati telah meninggal dunia dan perayu adalah pelakunya. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Kementerian Kesihatan digesa supaya mengeluarkan garis panduan yang jelas berkenaan pemakaian jururawat beragama Islam di hospital kerajaan dan swasta negara ini. Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM Datuk Nazim Johan berkata, ini berikutan terdapat banyak aduan berkenaan diskriminasi terhadap jururawat beragama Islam yang melarang kaki tangannya mengenakan pakaian menutup aurat. Pihaknya menerima 20 aduan berkenaan isu yang sama dalam masa setahun, katanya pada satu sidang media hari ini. Dalam perkembangan lain, Mahkamah Rayuan di Shah Alam mengekalkan hukuman mati terhadap 4 lelaki kerana membunuh jutawan kosmetik Datuk Sosilawati Lawiyah dan 3 pembantunya 5 tahun lepas. Keempat lelaki itu ialah bekas peguam N. Pathmanaban 45 tahun dan pembantu ladang T. Tilayalagan 23 tahun, Arak Matan 24 tahun serta Arak Katavarayan 35 tahun. Panel 3 anggota dipengerusikan Hakim Datuk Aziah Ali dalam keputusan sebulat suara memutuskan bahawa sabitan terhadap mereka adalah kukuh. Penghakiman dibacakan oleh Hakim Datuk Tengku Maimun Tuan Mat. Turut bersidang bersama panel itu ialah Hakim Datuk Sri Zakaria Sam. Mereka menolak rayuan keempat lelaki itu dan mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi pada 25 Mei 2013 yang mendapati mereka bersalah membunuh Sosilawati 47 tahun, Pegawai Bank Nur Hisham Muhammad 38 tahun, Ahmad Kamil Abdul Karim 32 tahun dan pemandu Sosilawati Kamarudin Syamsuddin 44 tahun dan menjatuhi hukuman mati terhadap mereka. Mereka didakwa melakukan pembunuhan itu di Lot 2001 Jalan Tanjung Layang, Tanjung Sepat di Banting antara 8.30 malam dan 9.45 malam pada 30 Ogos 2010. Sosilawati dan 3 pembantunya dilaporkan hilang selepas mereka dikatakan pergi ke Banting berhubung urus niaga jualan tanah. Keempat lelaki itu ditahan dan didakwa di mahkamah pada tahun 2011. Polis hari ini mengambil keterangan daripada Tian Chua berhubung pertemuan kontroversi Ahli Parlimen Lembah Pantai Nurul Izzah Anwar dengan Jessel H. Kiram, anak perempuan bekas Ketua Pengganas yang menceroboh Lahad Datu Sabah pada 2013. Ahli Parlimen Batu itu hadir di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman bersama peguamnya Arak Sivarasa serta beberapa penyokong kira-kira jam 11.30 pagi untuk memberi keterangan berhubung perkara itu. Bercakap kepada pemberita kemudian, Tian Chua berkata beliau memberi sepenuh kerjasama kepada polis bagi menjalankan siasatan. Sementara itu, Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah, Siasatan dan Perundangan Bukit Aman, Datuk Amar Singh Ishar Singh ketika dihubungi mengesahkan pihaknya telah mengambil keterangan daripada Tian Chua. Kes disiasat mengikut Seksyen 124L Kanun Keseksaan kerana cubaan sabotaj. Jessel memuat naik 4 keping gambar pertemuan 9 November itu dalam akaun Facebooknya sekaligus mengundang kemarahan pelbagai pihak di negara ini. Perbuatan itu menimbulkan kemarahan rakyat Sabah dan keluarga mangsa yang terkorban di Lahad Datu sehingga Persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah pada 26 November lalu meluluskan usul menghalang beliau serta Nurul Izzah daripada memasuki negeri itu.
Orang ramai dinasihatkan supaya berhati-hati supaya tidak terpedaya dengan penjualan produk prabayar pos laju palsu yang dikesan berlaku dalam pasaran. Menurut Pos Malaysia, ia telah mengesan produk prabayar pos laju palsu dijual secara haram di pasaran, dan bagi mengelak supaya tidak terpedaya dengan penjualan produk prabayar pos laju palsu, pelanggan diminta membeli produk prabayar pos laju tulen yang hanya boleh didapati di semua outlet Pos Malaysia dan pos laju serta ejennya yang sah. Menurut Pos Malaysia, dalam satu kenyataan, jika penggunaan produk prabayar palsu dikesan, syarikat mempunyai hak untuk tidak menerima atau memproses bungkusan berkenaan. Cash Gift menggabungkan kemudahan tunai dan ketulusan niat memberi hadiah yang dipilih sendiri melalui beberapa klik mudah pada telefon bimbit atau komputer anda. Dimajukan oleh syarikat pereka dan pembangunan web berdaya maju, Kemuncak Jaya Teknologi, Cash Gift merupakan penyelesaian digital yang mengubah pembelian hadiah menjadi suatu pengalaman yang indah untuk semua. Idea untuk warga urban yang celik teknologi dengan gaya hidup serba pantas dan jadual harian yang padat bersesuaian dengan ciri-ciri yang mudah digunakan dan menjimatkan masa dilengkapi sistem sekuriti yang tinggi. Proses cash gift bermula dengan pembelian menghantar sesuatu hadiah kepada seseorang dengan menggunakan alamat email dan nombor telefon bimbit seterusnya. Hadiah itu akan terus dihantar ke akaun cash gift mereka. Bermula harga serendah RM20, pembeli hadiah boleh membeli pelbagai hadiah daripada pelbagai pedagang dengan mudah dan selesa walau berada di rumah, disertai dengan ucapan peribadi dalam bentuk suara atau video. Cash Gift merupakan satu platform mobile apps di mana kita boleh menggunakannya sebagai hadiah. Dan hadiah ni merupakan hadiah daripada pemberi kepada penerima dengan menggunakan apps ni. Dan ia juga memberi peluang kepada pemberi untuk tidak menggunakan cash atau tidak menggunakan duit, tapi melalui online sahaja. Dan kadang-kadang sebagai contoh, kita nak memberikan sesuatu kepada seseorang dan kita tidak tahu apa nak diberikan. Jadi kita gunakan cash gift ni sebagai platform untuk bagi macam berupa voucher mobile, dan seterusnya dia boleh redeem di mana-mana sahaja ikut daripada merchant yang telah register bersama kami lah. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran Cash Gift di ruang pameran Mid Valley hari ini.